Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa ila ashabihil kiram والتابعين وتابع التابعين وإلى الأربعة الأئمة المجتهدين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وللوالدين ومعلمين وذوي الحقوق علينا خصوصا إلى الإمام حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله رحمة الله عليه ورضي الله عنه وأرضاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا فقها في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله. اللهم اجعل كل من يراني من الإنس والجن واجعله ما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك السار ومدارك الجار واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور يا نور يا نور يا لطيفا بخلقه
يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربك أن ترفع درجاتنا وأن تقضى حوائجنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah, pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala serta pilihan Allah untuk kita menjadi seorang yang sentiasa mengingati Allah di dalam sembahyang kita, di dalam ketika kerja kita, dalam ketika jaga kita, dan setiap ahwal gerak-geri yang ada pada kita. Allah anugerahkan kita supaya kita ingat Allah. Itu menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengingati hambanya ketika mana hambanya itu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka datangnya kitab-kitab para alim ulama kita sebagai satu rahmat untuk kita, sebagai satu peringatan untuk kita supaya kita sentiasa termasuk di dalam golongan yang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memilih untuk termasuk di dalam kelompok mereka-mereka yang sentiasa diingati oleh Allah, iaitulah dengan kita sendiri mengingati Allah. Buktinya Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum. Hendaklah kamu ingat akan daku, nescaya aku akan mengingat akan kamu. Bermakna orang yang diingat Allah iaitulah orang yang sentiasa hatinya hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama kita, hadirin penonton yang dirahmati Allah, tidak lepas untuk mengambil peluang untuk menjadikan tangan-tangan mereka sebagai saksi bahawa mereka adalah orang dan hamba-hamba yang sentiasa ingat pada Allah, dengan mereka menulis, menyusun serta mengarang kitab-kitab, risalah-risalah, coretan-coretan, sehingga umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat terkesan di hati dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai pesanan, nasihat, panduan dan bantuan untuk sentiasa mengekalkan hati-hatinya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam zikrullah, dalam mengingati Allah. Oleh yang demikian, imam besar kita Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sudah meninggalkan kita satu karangan, satu tulisan yang berbentuk
kitab ad-da'awat wal azkar, kitab yang menyatakan tentang doa-doa dan zikir-zikir. Yang bukan setakat itu sahaja, bahkan ad-da'awat itu al-mustajabah, doa-doa yang diperkenankan. Wa mafatihul faraji, dan kunci kelepasan, untuk melepas dan membebaskan kita daripada segala kerusingan, kesukaran, kepedihan, kesempitan. Maka mereka, para alim ulama, menggunakan nikmat tangan-tangan mereka yang Allah Ta'ala kurnia dan anugerah kepada mereka untuk menulis kitab. Ke antaranya ialah Imam Al-Ghazali sebagai imam kita, ikutan kita. Mudah-mudahan kita dibangkit bersama dengan mereka. Al-yawma nad'u kullu unasin bi imamihim. Hari yang mana hari akhirat esok, mudah-mudahan kita dibangkit bersama dengan imam-imam kita yang kita ikuti, iaitu para alim ulama kita yang membantu, yang mendorong, yang membawa dan mengajak kita ke kebaikan. Maka kitab ini saya sendiri renung-renung pilih apa suatu kitab yang saya boleh baca dan sebagai amalan untuk taqarrub dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kitab ni kita pilih untuk kita baca, yang mana kitab ini bertajuk Ad-Da'awat, Al-Azkar wa Ad-Da'awat, zikir-zikir dan segala doa-doa. Ad-Da'awatul Mustajabah, doa-doa yang diperkenankan. Wa mafatihul faraji, dan segala kunci-kunci kelepasan. Faraj bi fathir ra, dengan difathahkan ra, bukan dengan sukun. Kalau baca sukun jadi lagu lain. Wa mafatihul faraji, segala kunci-kunci kelepasan. Jangan salah baca. Saya pergi baca wa mafatihul farji, tu jadi makna lain. Kunci-kunci farat, kacau. Kunci farat apa dia? Itu cerita lain. Siapa dia pengarang dia? Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali rahimahullah wa rahmatullah alaihi. Jadi kita baca muqaddimah dia. Kitab ni kitab bahasa Arab lah. Kitab bahasa Arab, ada zikir-zikir, ada nasihat, ada pesanan yang baik, yang kita boleh ambil faedah. Alhamdulillah, bila kita tengok dalam kitab ni, banyak nasihat pesanan Imam Ghazali yang Imam Ghazali himpunkan, membantu hati kita untuk sentiasa ingat Allah. Jadi muqaddimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syamilatu ra'fatuhu. Alhamdulillah asyamilatu ra'fatuhu, al-ammatu rahmatuhu, alladhi jadha ibadahu an dhikrihim bi dhikrihi, faqala ta'ala fadhkuruni adhkurkum, wa raghabahum fi thu'ali wa du'ai bi amrihi, faqala ud'uni astajib lakum, fa atma'al muti'u wal 'asi والداني والقاصي في الانبساط إلى حضرة جلاله برفع الحاجات والأماني بقوله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والصلاة على محمد سيد أنبيائه وعلى آله وأصحابه خيارة أصفيائه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فليس بعد تلاوة كتاب الله عز وجل عبادة تؤدي باللسان أفضل من ذكر الله تعالى، ورفع الحاجات بالأدعية الخالصة إلى الله تعالى. فلا بد من شرح فضيلة الذكر على الجملة ثم على التفصيل في أعيان الأذكار،
wa syaraha fadilatud du'ai wa syurutihi wa adabihi wa naqala al-ma'thuru min ad-da'awatil jami'ati li maqasidid din wad dunya wa ad-da'awatil khalisati li su'alil maghfirah wal isti'adzah wa ghayruha wa yataharraru al-maqsudi min dhalika bi dhikri abwabin al-babul awal fi fadilati dhikri wa faidatihi jumlatan wa tafsilan al-babul tsani fi fadilati ad-du'a wa adabihi wa fadilati al-istighfar wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-babul tsalis fi ad'iyati ma'thuratin wa ma'ziyatin ila ashabiha wa asbabiha. الباب الرابع في أدعية منتخبة محذوفة الإثنان من الأدعية المأثورة. الباب الخامس في الأدعية المأثورة عند حدوث الحوادث. Habis. Ini muqaddimah Imam Ghazali sebelum daripada beliau masuk menyatakan tentang bab-bab yang disusun oleh Imam Ghazali. Jadi kitab ini mengandungi 5 bab yang mana lebih kepada membincangkan tentang kelebihan-kelebihan. Fadilat ni bermakna kelebihan, fadilah. Kelebihan. Tawaran daripada tawaran-tawaran Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak sepatutnya kita tinggalkan. Menceritakan tentang kelebihan berzikir dan faedah berzikir. Sama ada berzikir itu secara jahar, secara sir. Dan zikir itu berbagai. Berbahagian. Yang kita akan sebutkan insyaAllah. Seperti yang ditafsirkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Antaranya juga menceritakan tentang kelebihan fadilatul doa. Doa-doa yang ma'thurah, yang ditinggalkan, yang diwarisi oleh baginda Nabi SAW kepada para sahabat. Dan sebab apa diperintahkan oleh Nabi SAW dengan doa tersebut. Itu bab yang ketiga yang akan kita bincangkan. Dan bab yang keempat iaitulah doa-doa yang didapati sanad-sanadnya itu mungkin tidak sempurna, tetapi doa tadi ialah doa yang sangat memberi manfaat dalam kehidupan. Ini Imam Ghazali, walaupun bagai-bagai tuhmahan yang kena kepada Imam Ghazali, yang mengatakan Imam Ghazali ini suka membawa hujah-hujah hadis yang maudhu', itu terpulang kepada orang yang nak memfitnah Imam Ghazali. Tapi kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada Imam Ghazali yang mungkin kita katakan tidak ada standing dengan dia. Apatah lagi di akhir zaman ni. Dan insya-Allah kita akan baca bab yang pertama selepas kita terjemah muqaddimah Imam Ghazali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah ini maklum. Dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat dengan yang amat murah, lagi amat mengasihani. Ini maklum dalam bab tabarrukan billah, mengambil keberkatan dengan Allah sendiri, itulah dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa perlu berkat? Sebab kita ni kekurangan. Bila ada berkat, kita ada kelebihan di sisi Allah. Kita ni tak ada satu yang lebih, semuanya kurang belaka. Yang lebih disebabkan dilebihkan oleh Allah. Yang tinggi sebab diangkatkan oleh Allah. Yang mulia sebab dimuliakan oleh Allah. Tidak ada mulia, tidak ada tinggi, tidak ada hebat. Hidup kita manusia ni setara, setaraf, sama. Melainkan orang itu dimuliakan oleh Allah. Habuan masing-masing, anugerah masing-masing, kelebihan Allah bagi masing-masing. Kita kata tak payah lain lah, bab akal sudah. Orang mengaji bab akal ni, dia tahu akal ni ada 3. Ada orang yang kuat ingatan, tapi cara berfikirnya lemah. Ada orang yang cara berfikirnya pantas, tapi ingatan dia lemah.
orang Allah bagi tafawut. Ala qadri tafawut. Berlebih kurang. Ada orang yang lebih dari segi sudut planning dia. Tapi skill tak ada. Dia plan power tapi skill kurang. Ada orang yang hafal Quran. Tapi bila bagi kitab, dia tak boleh pi. Ada orang yang bagi kitab, meneru baca. Tapi baca Quran, hafal Quran tak boleh pi. Maknanya, anugerah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala berlebih kurang. Ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi maknanya tidak ada yang mulia melainkan orang itu dimuliakan oleh Allah. Berarti kalau orang itu sudah diangkat kedudukannya oleh Allah, siapalah kita untuk menjatuhkan kedudukannya di sisi Allah. Sepatutnya berlomba-lomba untuk meningkatkan martabat ataupun kedudukan kita di sisi Allah. Maka permulaannya ialah keberkatan hidup kita. Apa jua dalam hidup kita perlu kepada keberkatan. Permulaannya ialah keberkatan. Maka Imam Ghazali tak tinggal keberkatan tu, iaitulah dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim supaya dia mendapat keberkatan di sisi Allah. Kitabnya berkat, dirinya berkat, cakapannya berkat, tulisannya berkat. Bahkan ada di dalam hadis Nabi SAW menyebut, selama mana lafaz dan tulisan Bismillah itu tertulis dan tertera di dalam sesuatu tulisan. Sebab tu kalau kita nak tulis Bismillah, tulislah biar secantik mungkin. Simpan Bismillah tu banyak-banyak. Tulis Bismillah. Tak ada. Tak ada. Aku dah mati kutu dah. Tak ada plan dah nak buat amal ibadat apa. Takkan yang tu pun pening. Beli buku kosong, ambil kertas kosong, tulis Bismillah. Biar 1000 Bismillah. Kerana apa? Setiap tulisan Bismillah yang kita tulis, selagi mana ada tulisan tersebut, Allah Ta'ala akan berikan pahala ganjaran kepada kita mengikut kadar huruf-huruf Bismillah itu. Allahu Akbar. Bismillah ni apa dia? Raja Quran. Bismillah ni apa dia? Kunci Quran. Maka sekadar huruf-huruf Bismillah tu banyak mana nilai dia? Kita tak tahu. Wallahu a'lam. Ni rahsia insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah kita dapati ulama-ulama kita ni hidup mereka berkat. Sebab tu kita doa supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita keberkatan. Orang kata apa? Keberkatan para ulama, kitab ulama, diri mereka berkat, ilmu mereka berkat, kitab mereka berkat. Dengan berkat diri dia, dengan berkat ilmu dia, dengan berkat penulisan dia. Kita minta kepada Allah. Jadi, takhallaqu bi akhlaqillah. Nah, ikutlah olehmu akan akhlak Allah. Mana akhlak Tuhan? Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Imam Ghazali tulis Bismillah ni kerana nak ikut akhlak Tuhan. Apa dia akhlak Tuhan? Cara Tuhan. Alhamdulillah asyamilatu ra'fatuhu. Segala puji milik Allah yang melengkapilah kelembutannya. Al-ammatu rahmatuhu, yang meratailah oleh rahmatnya, rahmat Allah. Allazi jaza ibadahu an dzikrihim bi dzikrihi. Ialah Tuhan yang jaza ibadahu an dzikrihim bi dzikrihi, yang membalas dan memberi penghargaan kepada hamba-hambanya ketika mana mereka itu menyebut akan Allah dan mengingati Allah. Apa penghargaan itu? Allah akan mengingati mereka. Tengok dia mula mukadimah. Orang panggil bara'atul istihlal. Allazi jaza ibadahu an dzikrihim bi dzikrihi. Oh, sedap bahasa dia. Ni lurah dia sedap. Ulama dulu tak boleh nak tak boleh nak lawan lah dia punya lurah. Bahasa dia. Bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal ni dia nak perkenal kitab dia lah. Kitab aku ni bukan cerita cerita balaghah. Imam Ghazali ni ulama lurah, ulama mantik, ulama usul, ulama fiqh. Oh, nak cari mana ganti weh? Patah tumbuh hilang berganti tiada seperti. Inilah Imam Ghazali. Patah tumbuh hilang berganti tiada seperti ini. Imam Ghazali. Allazi jaza ibadahu an dzikrihim. Tuhan
yang mana melengkapi kelembutan, meratai kerahmatan. Tuhan tu lah, Tuhan mana? Tuhan yang lembut, yang maha murah, yang meratailah rahmatnya. Ammah rahmatuhu tu Ar-Rahman tu lah. Ar-Rahman tu lah meratai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Rahman Allah Taala itu, rahmat Allah Taala itu meliputi sekalian arasy. Dengan makna Allah Taala yang mengontrol. Allah Taala yang memberi, mentadbir. Allah Taala lah yang mentadbir akan sekalian arasy. Allazi jada. Tuhan yang membalas ia, yang memberi penghargaan akan segala hamba-Nya, yang sentiasa mengingati mereka itu akan Allah, dengan Allah akan mengingati mereka. Ketika mana hamba itu ingat Allah, Allah Ta'ala akan ingat pada mereka hamba-hambanya. Jadi makna kata di sini, apa dia Imam Ghazali maksudkan? Allah ingat hamba dia, itulah penghargaan Allah kepada hambanya. Ketika hamba itu ingat Allah, maka Allah mengingati dia, hamba itu. Itulah penghargaan. Sebab itu Imam Ghazali ibaratkan allazi jaza. Tuhan yang membalas. Membalas jaza ni kalau ikut terjemahan ataupun ikut lugah dia, maknanya balas. Tapi boleh kita katakan jaza itu dengan makna penghargaan. Nilai yang Allah Ta'ala bagi kepada hamba yang sentiasa ingat Tuhan itu, penghargaannya ialah apa? Ialah Allah ingat dia. Nak cari mana weh? Nak cari mana penghargaan yang lebih besar? Kita atas muka dunia ni berlomba-lomba nak cari penghargaan manusia. Kita nak cari penghargaan manusia. Apa dia penghargaan manusia? Tuan orang panggil dekat kita. Ustaz orang panggil dekat kita. Tuan guru orang panggil dekat kita. Orang tak panggil dekat kita ustaz. Kita marah, kecil hati. Itu penghargaan. Ya, itu Allah bagi anugerah. Penghargaan dunia itu anugerah daripada Tuhan. Apa pangkat yang Allah Ta'ala bagi pun itu daripada Allah juga. Tapi jangan lupa, walaupun kita tidak ada apa-apa penghargaan daripada manusia, tapi ingatlah bahawa penghargaan daripada Allah Ta'ala itu lebih besar. Apa dia penghargaan Allah? Ketika mana Allah ingatkan hambanya, ketika itulah Allah memberi penghargaan kepada hambanya. Faqala ta'ala, maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah olehmu akan daku, azkurkum, nescaya aku mengingatkan kamu. Hampa ingat aku ingat kamu. Aku ingat hampa. Hampa ingat aku ingat hampa. Tu. Jadi insya-Allah kita akan bahas ayat ni di depan insya-Allah. Kita habis mukadimah dulu. Wa raghabahum fi su'ali wa du'a'i bi amrih. Dan menggemarlah ia wa raghabahum fi su'ali wa du'a bi amrih. Dan Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah Taala turunkan ayat Quran mana? Ud'uni astajib lakum. Ketika itulah Allah Taala memberi isyarat kepada kita bahawa kita ni mesti kena ada sifat targhib, gemar, lobah untuk kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana itu adalah perintah Allah. Sebab tu Imam Ghazali kata wa raghabahum, dan menggemarkan ia Allah Taala hum akan mereka itu fi su'ali, pada doa, pada minta, wa doa, dan doa bi amrih, dengan rintah Allah. Mana? Faqala, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah olehmu akan daku, astajib lakum, nescaya aku perkenankan untuk kamu. Dalam surah Ghafir ayat 60. Fa'atma'al muti'u. Ni sedap kata Imam Ghazali tadi. Fa'atma'al muti'u wal 'asi wad dani wal qasi fil inbisati ila hadrati jalalih.
yarfa'ul hajat wal amani biqaulihi fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Imam Ghazali mengisyaratkan ketika mana Allah Ta'ala memberi suntikan kepada kita supaya kita ini sentiasa perlu sentiasa bersifat gemar dalam meminta dan berdoa pada Allah serta menjaga adab-adabnya. Kerana apa? Kerana mana-mana orang dari kalangan orang yang taat pada Allah ataupun orang yang bermaksiat pada Allah, orang yang jauh daripada Allah ataupun orang yang dekat dengan Allah, semuanya itu mengharapkan limpahan kurniaan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dia kata fa'atma'al muti'u wal 'asi. Maka pada ketika Allah Taala kata dan perintah kepada kita, doa olehmu, mintalah olehmu akan aku perkenankan waktu tu, maka mendambakan apa sahaja, tak kiralah jenis bangsa apa pun, manusia pun, apa sahaja jenis bangsa manusia ni, dia pasti mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat Allah. Fa'atma'al mufti'u, mendambakan oleh orang yang taat dan mengharapkan oleh orang yang taat. Begitu juga dengan orang yang melakukan maksiat dan orang yang adani, orang yang dekat, wal qasi, dan orang yang jauh, fil imbisati ila hadrati jalalih. Pada imbisat ni maknanya keluasan, pada pemberian, pada menuju kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Berada dalam kelompok orang yang sentiasa berada dalam hadirat jalal, dalam kelompok Allah, dalam kelompok orang yang mengingati Allah. Tak kiralah. Jadi bila Allah Taala bagi peluang dekat kita supaya kita minta doa kepada Allah, jadi pada ketika itu orang yang melakukan maksiat, orang yang taat, semuanya perlu memohon, menadah tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah Taala, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Fa inni qaribun, maka sungguhnya aku ni, fa inni, maka sungguhnya aku ni qarib, dekat. Qarib bukan qarib hissi, tapi qarib maknawi. Bukan qarib reality, bukan dekat secara reality, tapi dekat itu dekat maknawi. Ini dibahas dalam ilmu tauhid. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku perkenankan permintaan mereka yang meminta ketika mana mereka meminta. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wassalatu ala Muhammadin sayyidu anbiya'ih. Dan salawat Nabi ala Muhammad, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia Nabi Muhammad tu? Sayyidu anbiya'i, ialah penghulu kepada para nabinya. Sayyid, tidak ada satu gelaran yang teragung, tertinggi kedudukan gelaran itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan Sayyid, nisbah pada kita umat. Kalau di sisi Allah itu memang gelarannya banyak Nabi. Gelaran Nabi itu banyak. Nama-nama Nabi, panggilan-panggilan untuk Nabi itu banyak. Nama-nama Nabi itu banyak. Tapi kalau nisbah pada kita umat Nabi SAW, untuk kita panggil Nabi, seru Nabi, Sayyid, penghulu. Ini disebut oleh Imam Al-Khalil. Wa ala alihi wa ashabihi. Dan salawat dan salam itu atas keluarga Nabi dan para sahabatnya, yang mana khiyaratu asfiyaihi, yang mereka itu ahli dan para sahabat itu ialah khiyar, itu yang terpilih, yang terpilih di kalangan yang terpilih. Wasallama tasliman katsira. Tu maknanya wassalatu wassalam lah. Jangan kata tak ada salam lah. Wasallama tasliman katsira. Dan salam itu, dan salam sebagai salam
Sallama tasliman. Salam itu wa sallama tasliman katsira. Ucapkanlah salam. Banyak mana? Katsira. Sebutlah kataan salam itu dengan ucapan salam yang banyak. Sebut bagi banyak. Selawat dan salam itulah. Selawat dan salam tu bagi banyak. Allah ni maknanya sebagai, dialah orang panggil apa, khabariyah lafzan insya'iyah makna ni. Imam Ghazali sendiri mendatangkan hal daripada itulah. Dia kata kasira, dia banyak, hal keadaan banyak. Wa sallama tasliman kasira. Selawat dan salam tu biarlah selawat salam tu bagi banyak. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, ba'da zalikal mazkur falaysa ba'da tilawati kitabillah azza wa jalla ibadatun tuaddi bil lisan. Falaysa ba'da tilawati kitabillahi azza wa jalla. Dia kata maka tidak ada kemudian daripada membaca kitab Allah azza wa jalla, iaitu Al-Quran, ibadatun, merupakan satu ibadat yang tuaddi, yang ditunaikan bil lisan, dengan lidah, afdalu, yang terlebih afdal, min zikrillahi ta'ala, daripada ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya di sini Al-Imam Ghazali rahimahullah menggradekan, membuat orang panggil apa, darjat, peningkatan, bahawa zikir, tidak ada satu amalan zikir dengan lidah yang lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Maka zikir dengan lidah yang tertinggi pahalanya, yang paling afdal, iaitulah tilawatu kitabillah. Itulah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ialah ibadat yang paling afdal. Yang paling afdal. Maka sebab itulah ulama-ulama sentiasa sarankan kepada kita, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan-kelebihan membaca Quran ini, mereka sarankan bahawa biarlah kita ini menjadi hamba-hamba yang sentiasa membasahkan lidahnya dengan berzikir. Apa zikir tersebut? Membaca Quran. Tu, baca Quran ni ibadat lisan yang paling besar pahalanya dan paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu sebab itulah Pak Sumit hafizahullah taala hidup dia dengan mulazamatul Quran. Dengan melazimi Quran. Kita bila nak melazimi Quran? Habis kalau kita ni tak boleh nak melazimi Quran, jangan kita tidak termasuk di dalam golongan kelompok yang melazimi zikrullah. Kenapa? Walaupun zikrullah tidak punya martabat seperti mana martabatnya tilawatu kitabillah, tetapi dia juga punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu ibadat yang paling mudah untuk mendekatkan kita kepada Allah melainkan zikrullah. Zikir kepada Allah. Hebat zikir ni. Afdal min zikrillah. Yang terlebih afdal daripada zikrullah. Wa raf'ul hajati bil ad'iyatil khalisati ila Allah Ta'ala. Dan tertunailah segala keinginan kita dengan segala doa-doa yang telus kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khalisah maknanya yang telus. Dan tunailah hajat bil ad'iyah. Dengan doa-doa yang telus kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan permintaan yang telus kepada Allah. Fala budda min syarhi fadilati dzikri 'ala al-jumlati. Lalu Imam Ghazali kata, baca Quran ni martabat dia tinggi. Tak lupa juga dengan zikrullah. Zikir itu bermartabat tinggi. Dengan zikir, dengan doa yang kita minta dalam keadaan kita tulus pada Allah, Allah Ta'ala akan tunaikan segala hajat-hajat dan permintaan kita. Sebab tu dia kata waraf'ul hajat. Allah Ta'ala tunaikan hajat. Sebab tu zikir-zikir yang kita zikir ada fadilat dia, ada kelebihan-kelebihan dia. InsyaAllah Imam Ghazali akan sebut dalam kitab ni cukup banyak kelebihan-kelebihan berzikir.
Kita duk tengoklah dalam Facebook, dalam apa semua ceramah ustaz dia bagus. Bagi pendedahan tentang kelebihan kita berzikir. Kerana apa? Kerana muka kita ni tak rajin sembahyang. Muka kita ni tak apa rajin nak pegang Quran, baca Quran. Pegang telefon 2 jam, 3 jam sekali hadap. Quran 15 minit kebah pungkok. Jadi janganlah kita lupa bahawa anggota kita lidah sangat besar fadilatnya di sisi Allah. Kalau sekiranya kita guna sebaik mungkin. Fala budda min syarhi fadilati dzikri 'ala al-jumlah. Lalu Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa bila mana Quran itu kedudukannya tinggi di sisi Allah dan zikir itu juga kedudukannya tinggi di sisi Allah, bahkan sehingga Allah Taala perkenan dan tunaikan hajat kita, permintaan yang terus daripada kita untuk Allah, kepada Allah, maka Imam Ghazali kata tak dapat tidaklah fala budda min syarhi fadilati dzikri 'ala al-jumlah. Tak dapat tidaklah. Mestilah. Fala budda makna mesti, tak dapat tidak, mesti kena buat satu syarahan, satu huraian, satu keterangan menyatakan tentang kelebihan berzikir secara umum. Alal jumlati makna secara umum. Summa ala tafsil fil a'yan al-azkar. Maknanya Imam Ghazali akan membuat keterangan penjelasan dua keadaan. Yang pertama secara umum dan yang keduanya secara tafsil. Berarti yang pertamanya Imam Al-Ghazali mungkin akan mendatangkan ayat Quran yang menjadi saranan untuk kita sentiasa menjadi saf-saf yang pertama dalam orang panggil apa, dalam ashab, dalam golongan kelompok yang sentiasa berzikir pada Allah. Kemudian Imam Ghazali menyatakan tentang isu-isu ataupun amalan-amalan yang khusus bagi orang yang ingin sentiasa termasuk di kalangan kelompok orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata summa ala tafsil. Kemudian Imam Ghazali akan menyatakan secara jelas, secara terang, secara tafsil fi a'yanil azkar, pada diri zikir itu. Wa syaraha fadilatu du'a wa syurutihi wa adabihi. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan bahawa Imam Ghazali akan menyatakan, mensyarahkan, menghuraikan kelebihan berdoa dan syarat-syarat berdoa dan adabnya. Wa naqala al-ma'sur min ad-da'awatil jami'ah li maqasid din wad dunya. Dan Imam Ghazali juga akan menghimpunkan segala maksur, segala doa-doa yang maksur yang akan menghimpunkan segala hajat, segala maksud dunia, segala maksud yang pada agama dan juga maksud yang maksud keugamaan dan juga maksud keduniaan. Maknanya doa-doa yang Imam Ghazali akan himpunkan untuk kita dalam kitab ini, doa-doa tadi merupakan doa-doa yang boleh menyampaikan maksud keduniaan dan juga maksud keugamaan. Wa da'watul khalisati. Wa da'watul khalisati li su'alil maghfirah, dan doa-doa yang ikhlas. Kan? Wa da'wat al-khalisah, doa-doa yang al-khususah, doa-doa yang khusus. Yang mana doa tersebut kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta berlindung kepada Allah daripada sesuatu dan lainnya. Ini Imam Ghazali akan sebut doa-doa yang menyebabkan Allah ampun dosa kita dan Allah Ta'ala jauhi kita daripada segala perkara-perkara yang tak baik dan selain daripadanya lah. Wa yataharral maqsud min dhalika bi dzikri abwabin khamsah. Dan Imam Ghazali juga Imam Ghazali mengatakan bahawa dalam kitab ini dia membuat perceraian kepada 5 bab. Yang pertama, al-babul awal fi fadilati dzikri wa faidatihi jumlatan wa tafsilan. Bab yang pertama menyatakan kelebihan berzikir dan faedah berzikir secara umum dan secara tafsil. Bab yang kedua, al-babus tsani fi fadilati du'a. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan berdoa dan adab-adab berdoa. Dan wa fadilatil istighfar, dan kelebihan beristighfar. Ni bagus ni. Istighfar. Kelebihan berdoa, adab berdoa. Kita kata mengaji belaka dah. Ya, mengaji tak apalah, kita dengar pilah apa Imam Ghazali kata dalam kitab ni. Kadang-kadang Imam Ghazali ni dia punya idea dia banyak. Dia punya ilmu dia luas.
Dalam kitab ni dia kata lagu ni, dalam kitab ni dia buat main lagu ni pula, dalam kitab ni bercambah, ilmu dia bercambah. Kita kalau kita mampu untuk ambil untuk kita hadap semua kitab-kitab Imam Ghazali, ambillah. Ambillah. Tu. Insya-Allah ada kebaikan dia. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Imam Ghazali akan menyatakan tentang kelebihan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalam kitab ni amalan-amalan ataupun kelebihan-kelebihan yang pelik-pelik. Imam Ghazali bukan dia nak buat pelik, tapi dia memang ilmu dia jenuh. Jadi orang ilmu jenuh ni dia akan jadi pelik. Tu. Jadi pelik. Sebab dia tak sama dengan orang. Al-babur rabi' dan bab yang keempat fi ad'iyatin muntakhabah mahdhufatul isnad min al-ad'iyatil ma'surah. Ya, maknanya bab yang keempat ni doa-doa yang didapati dihazafkan sanad-sanad dia daripada doa-doa yang maksurah. Maknanya doa tu ada tapi sanad tak apa nak lengkap. Dan yang kelimanya doa yang maksur, doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyatakan tentang keperluan kita lah, bagaimana kita membantu dan membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita masuk pada bab yang pertama, al-babul awal, fadilatuz zikri wa faidatuhu. Bab yang pertama pada menyatakan kelebihan berzikir dan faedahnya faedah berzikir. Minal ayati wal akhbari wal asar. Al-babul awal fi fadilati dzikri. Pertama menyatakan tentang kelebihan berzikir. Ini makan masa sikit ni. Tak tahulah, kalau sempat kita baca, kalau tak sempat kita tangguh malam lain pula insya-Allah. Al-babul awal fi fadilati dzikri. Bab yang pertama pada menyatakan kelebihan berzikir dan wa faidati, dan faedah berzikir alal jumlati wa tafsil. Menyatakan kelebihan berzikir dan faedah berzikir itu secara umum dan secara terperinci. Alal jumlah ni maknanya secara umum dan secara terperinci. Kelebihan berzikir tu bayannya minal ayat, daripada segala ayat-ayat Quran, wal akhbar, daripada khabar-khabar, wal asar, dan asar. Khabar ni hadis lah, asarnya asar makna cerita para sahabat. Wa yadullu ala fadilati dzikri ala jumlati minal ayat. Dan yang menunjukkan atas kelebihan berzikir secara umum daripada ayat-ayat Quran itu mana? Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang kita bacakan tadi, fadhkuruni azkurkum. Ni Imam Ghazali mulakan dulu dengan ayat ini di dalam permulaan bab dia. Fadhkuruni azkurkum. Hendaklah olehmu mengingat, hendaklah ingat olehmu akan daku. Hendaklah ingat olehmu, kata Allah, akan daku. Wah, Allah perintah. Allah perintah apa? Allah perintah suruh kita perbanyak mengingat akan Allah. Banyak ingat Tuhan. Tambah-tambahlah musim la ni kan. Musim la ni saya sehari dua kemarin ada orang cerita dekat saya, ada 1-2 tempat. Bayangkan tengok kalau tempat red zone merah ni sampai nak keluar tak boleh, nak masuk tak boleh. Subhanallah, tak boleh nak bayangkan lah keadaan dan kedudukan mereka tu macam mana. Kita nampak macam saya di Perlis ni, mungkin kita kata kedudukan kita mungkin agak, orang panggil apa, agak longgar, walaupun undang-undang tu ketat, walaupun kita kata pantauan tu pun kuat, tapi kita nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang ada yang duduk di flat, apartment, duduk kondo tu tak tahulah kan. Kena flat, rumahnya sempit, masya-Allah, dengan anak ramai. Allahu akbar. Dengan makanan tak cukup, tambah anak halus-halus duduk qiyau, tak boleh nak bayang, tak boleh nak fikir. Cuba kita renung-renung tengoklah. Macam saya duduk di kawasan sini ni agak lueh.
Pandangan mata luas walaupun kita duduk dalam rumah tapi kita boleh keluar buat kerja pi mai. Jadi kalau nak dibandingkan kita dengan depa, masya-Allah, Allah Taala bagi dekat kita ni agak mudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala lebih mengetahui apa yang kita mampu dan apa yang kita tidak mampu. Bayangkan tengok ketua keluarga, seorang ibu, seorang ayah yang berhadapan dengan tangisan anak-anak dia. Dengan tangisan anak-anak dia, mungkin ada di antara mereka, sebagian mereka yang tak cukup makanan, yang tak cukup belanja, susu tak ada, pamper habis, makanan tak cukup, makan sehari sekali. Ada tu sampai berita dekat kita. Ada. Qiyau, kita duduk di rumah ni pun terlalu, ni pun pening kepala dah main dengan anak-anak ni. Kalaulah tak ada sabar, kalaulah tak ada ingat Tuhan, ramai orang Kedah kata. Bayangkan tengok sahabat-sahabat kita tu di kawasan red zone. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, pendatang-pendatang daripada luar. Kalaulah hati mereka ni tak ada ingat Tuhan dalam suasana hal hari ni, tak ada ingat Tuhan ni, macam mana apa jadi? Sebab tu di kampung, di tempat saya ni, sampai bunuh diri. Baru beberapa hari tertekan dan bunuh diri. Tahu Allah Alam lah betul ke tak cerita tu. Tapi sampai berita tu dekat kita. Bunuh diri. Sempitan hidup. Tekanan hidup. Barangkali ada asbabul ba'isah. Kita tak nafi barangkali ada asbabul ba'isah. Sababul ba'is. Maknanya sebab-sebab yang membangkitkan perkara itu berlaku. Kita tak nafikan. Tapi disebabkan punca tidak ada ingat kepada af'al Allah, tak ingat kepada Tuhan, seorang itu akan terpengaruh dengan bisikan yang sampai ke telinga dia. Bisikan-bisikan ataupun kita kata khawatir, lintasan, gangguan dan rasutan syaitan. Dia akan terpengaruh. Wal'ayazubillah. Maka sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan kita supaya ingat akan Allah. Apa hadiah yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, ataupun penghargaan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita, iaitulah Allah Ta'ala akan balas balik dengan Allah Ta'ala ingat kita. Sebab tu penghargaan yang lebih besar yang perlu didambakan oleh seorang hamba Allah, iaitulah setiap hari dia berada di dalam Allah mengingati dia. Dia berada dalam ingatan Allah terhadap dia. Hebat. Cari mana? Laki dengan suami isteri pun tak ingat, mohong lah. Kalau isteri duduk depan, suami duduk depan, bolehlah duduk ada, bukan dia ingat pun. Tapi kalau duduk jauh tu, berapa kerak ya ingat. Sebab tu pepatah orang, tengok bini orang, lupa bini kita. Tengok anak orang, teringat anak kita. Yang tu munasabah ya. Munasabah yang tu. Tengok bini orang, lupa bini kita. Tengok anak orang, teringat anak kita. Berapa kerat sangat ingat tu. Berapa kerat. Tapi kalaulah seorang itu, dia ingat Allah, Allah Ta'ala ingat dia. Berapa orang yang dia waktu dia ingat suami dia ingat kat dia. Jauh di mata, dekat di hati. Itu kata kita. Yang tu kita kata jauh di mata, dekat di hati. Tu kita kata. Berapa orang, berapa kerat yang bila dia berjauhan dengan isteri dia, suami dia ketika itu ingat dia, dan ketika itu isteri dia ingat dia. Ingat suami dia. Berapa orang? Tak tahu. Tapi confirm orang yang ingat akan Allah, Allah Ta'ala ingat dia. Waktu tu. Waktu mana seorang hamba tu ingat Allah, waktu itulah buktinya Allah ingat dekat dia. Waktu itulah bukti dia Allah ingat dekat dia. Sebab tu bawah ni ada cerita para ulama. Dia buat persoalan. Ada seorang ulama dia buat persoalan. Dia kata dekat kawan-kawan dia. Dia kata apa? Apa dia kata? Takutlah olehmu akan Allah. Kerana aku tahu Allah sedang mengingati aku. Dia kata. Takutlah olehmu akan Allah. Kerana aku tahu Allah sedang ingat dekat aku. Lepas tu kawan-kawan dia tanya dia.
Macam mana hang boleh tahu kata Allah ingat dekat hang? Betul ke Allah ingat kat hang ni? Hang tahu mana sangat? Hai. Hampa lupa. Dia kata hampa lupa. Kerana Allah Ta'ala kata, fazkuruni azkurkum. Allah kata, hampa ingat dekat aku ingat dekat hampa. Berarti ketika mana orang tu ingat pada Allah, ketika mana dia bercakap, dia ajak, dia dakwah, dia ajak supaya kawan-kawan dia takut pada Allah, berarti pada ketika itu dia sedang ingat Allah dan Allah sedang ingat pada dia. Oh, hebat. Sebab itulah di dalam membincangkan, dalam menyatakan ayat ini, Imam Fakhruddin Ar-Razi menulis panjang di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Sedap. Bila saya buka tengok dalam kitab ni, sedap kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Carilah, kalau orang yang boleh baca kitab Arab tu, carilah. Belilah kitab ni. Kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Hebat Imam Fakhruddin. Ulama besar. Nah, ulama usul, ulama lughah, ulama falak, ulama apa lagi? Dia bungkus ke semua. Dia bukan dekat ikat tepi, ikat penuh ni. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni hebat. Tengok dia kata apa. Saya baca habis sikit. Kalau tak boleh habis, kita sambung malam esok. Apa dia kata? Tengok Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat ini. I'lam anna Allah Ta'ala kallafana fi hadhihi al-ayah bi amrayni. Az-zikru wa syukru. Amma az-zikru faqad yakunu bil lisan. Imam Fakhruddin Ar-Razi kata, ketahuilah olehmu bahwasanya Allah sudah memerintahkan kita, memberati kita dengan sebab ayat ini. Allah Ta'ala perintah kita dua perkara. Apa dia? Yang pertama ialah zikir dan yang keduanya ialah bersyukur. Ini Allah perintah kita. Amma zikru faqad yakunu bil lisan wa qad yakunu bil qalbi wa qad yakunu bil jawarih. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahawa perintah Allah terhadap kita dengan zikir itu melalui 3 cara. Yang pertama iaitulah dengan lidah kita, yang kedua iaitulah dengan hati kita, dan yang ketiga iaitulah dengan anggota kita. Ini kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib. Fadzakarahum iyyahu bil lisan. Bagaimana cara kita sebagai hamba Allah untuk menyahut perintah Allah dengan berzikir itu? Berzikir dengan lidah. Macam mana cara dia? Kata Imam Fakhr, an yahmaduhu wa yusabbihuhu wa yumajjiduhu wa yaqra'u kitabahu. Tu. Jadi Imam Fakhr kata Allah perintah kepada kita 2 perkara. Yang pertama, Allah perintah kita supaya kita ni berzikir. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya bersyukur. Bagaimana cara kita berzikir? Imam Fakhr kata, iaitulah 3 cara. Yang pertama dengan lidah, yang kedua dengan hati, dan yang ketiga dengan anggota. Kadang-kadang, maknanya kadang-kadang kita ingat Allah dengan lidah. Kadang-kadang kita dengan hati, lidah tak bergerak tapi hati ingat. Dan kadang-kadang dengan anggota ingat Allah. Macam mana ingat Allah? Kita memberi, kita menahan. Masya Allah, kita menahan. Saya pun heran juga macam mana orang tak faham juga dengan perintah PKP ni kan. Jadi duk persoal pasal apa tak pergi sembahyang Jumaat, pasal apa tak sembahyang Jumaat ni, macam mana ni kita nak buat tarawih tak boleh. Tak payah duk tunjuk belagak alim sangat. Ilmu Allah Ta'ala ni luas. Mu nak tahu setengah daripada mensyukuri Allah itu, kita syukur pada Allah. Bagaimana cara? Patuh PKP ni lah. Dia buat soal banyak. Dia buat soal, kacau ni, tak sembahyang jemaah tak boleh, tak lepas fardu ain, tak lepas fardu kifayah. Tak payahlah, tak payah. Benda lagu tu simple sangat. Ilmu fiqh ni luas. Cakapan-cakapan ibarat para ulama tu luas. Kaedah ulama ni banyak. Ada yang masuk bawah kaedah, ada yang keluar daripada kaedah. Jadi kadang-kadang dia nak tunjuk, tak payah. Benda lagu tu tak payah. Sekejap lagi duk buat alih lebih tak pasal, duk lalu kap, tak gaduh. Orang kata tak gaduh pergi sembahyang tarawih berjamaah, tak gaduh lah. Orang kata tak gaduh pergi Jumaat, tak gaduh lah. Orang bagi cuti Jumaat, apa salahnya? Orang mereka kata tak boleh.
Bukan saja-saja kita nak cuti Jumaat. La darar wala dirar. Tak faham kaedah. La darar wala dirar. La darar, jangan buat mudarat. Wala dirar. La darar, jangan buat mudarat. Wala dirar, jangan mengasbabkan mudarat. Panjanglah huraian dia dalam kaedah fiqh. Jadi setengah daripada tanda kita mensyukuri Allah iaitulah dengan anggota kita. Apa dia anggota kita? Nah, anggota kita. Kita ada tubuh badan kita. Kita jaga diri kita. Kita jaga diri kita daripada melakukan perkara yang boleh menyebabkan mudarat kepada orang lain. Tu. Bagaimana kita mengingati Allah dengan lidah? Maka kata Imam Fakhr, iaitulah bahawa kita sentiasa memuji Allah dan sentiasa kita bertasbih pada Allah dan sentiasa wa yumajjiduhu, dan sentiasa kita memulia, mengagungkan Allah. Itu bukti kata orang tu ingat Tuhan, dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan subhanallah. Ni banyaklah zikir, tengoklah azkar. Imam, bagaimana lafaz alhamdulillah, tu banyaklah azkar. Bagaimana lafaz tasbih, subhanallah, banyak dalam azkar ada sebut. Wa yumajjiduhu, dan bagaimana pula kita mengagungkan Allah, agung Allah. Wa yaqra'u kitabahu, dan juga kita membacakan Al-Quran kitabnya. Itu secara lidah. Secara lidah maknanya kita berzikir lidah apa-apa saja. Baca Quran, berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertamjid. Allahu Akbar. Salawat ke Nabi. Habis tu kalau kata diam lidah tu, ya, ketika mana lidah engkau ingin berkata yang curang, ketika mana lidah engkau ingin menolak-nolak, melonjak-lonjak untuk berkata yang haram, maka ibadat pada ketika itu ialah diam. Itu zikir tu. Apa dia zikir? Zikir yang tidak ada zikir. Macam mana zikir yang tidak ada zikir? Zikir yang tidak ada zikir. Zikir itu sebut. Zikir itu lafaz. Az-zikru al-lafzu. Zikir itu al-lafzu. Zikir secara lughahnya, kalau kita tak incikan, kita tak huraikan secara detail, makna zikru makna al-lafzu. Dia termasuk dalam zikir. Apa dia zikir? Lafaz. Lafaz tak semestinya kalam. Lafaz tak semestinya kalam. Lafaz walaupun satu perkataan, maka dia dinamakan al-lafzu. Dia bukan kalam. Kalau al-kalam, al-lafzu al-murakkab, itu kalam. Tapi kalau zikir, al-lafzu faqat. Apa dia lafaz? Subhanallah. Atau kita kata Allah, Allah, Allah. Zikir dengan Allah, Allah, Allah. Itu lafzu al-jalalah. Lafaz. Tu. Jadi, tak kisahlah sama ada kita nak bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Kita mengagungkan Allah. Kita membaca Al-Quran. Payah sangat sampai nak buka Quran pun tak dan. Baca qulhu tu. Biar bersimpui lidah tu. Orang Kedah tak? Baca qulhu biar bersimpui lidah. Tu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca sehari 100 kali, 500 kali, 1000 kali. Rahsia dia tunggu selepas tu. Baca qulhu. Ataupun baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada amalan khusus bismillah selepas daripada subuh. Sebelum matahari naik. 1000 kali baca. Tu. Ada dalam kitab apa nama? Dalam kitab Mujarrabat. Dalam kitab Mujarrabat Imam Ghazali ada sebut. Dalam kitab Allahumma salli. Dalam bukan. Dalam kitab Mujarrabat Ibnu Arabi ada sebut. Mujarrabat Ibnu Arabi terbaik. Lebih kurang kitab ni ya. Mujarrabatnya Ibnu Arabi. Jadi cerita tentang kelebihan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Banyak mana? 1000 kali. Waktu mana? Lepas subuh. Baca. Pagi. Habis kalau tak dan nak baca lepas subuh. Kalut, nak pergi kerja, cari makan. Ataupun tak boleh tahan, mengantuk pula. Tak boleh tahan. Ikut suka mu lah nak baca waktu mana pun. Janji baca.
Baca. Habis Quran tak ada nak pegang. Kalau dah Quran tak ada nak pegang, jangan buat sampah hidup. Kalau Quran kita tak ada nak pegang, janganlah hidup kita ni kita buat sampah. Apa maksud dia? Janganlah sampai zikir dengan lidah tu langsung tak ada. Habis tu sekurang-kurang bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kita selawat ke Nabi, sekurang-kurang selawat salli alaih. Salli alaih. Salli alaih, salli alaih, salli alaih, salli alaih, salli. Baca salli alaih, salli alaih, salli alaih. Itulah lafaz sekurang-kurang selawat. Salli alaih. Salli alaih, salli alaih. Ataupun nak elok sikit, salli wa sallim alaih. Ataupun apa-apa bagai selawat. Alwanus salawat. Rupa-rupa salawat ni 1000 salawat dalam kitab tu, alfaz salawat. 1000 salawat Rasulullah. Oi, kitab-kitab lagu tu kita pun teringin nak baca tapi tak sampai masa lagi, nanti kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi kita berzikir ataupun kita menyahut seruan Allah dengan berzikir dengan lidah itu, iaitulah dengan kita mengagungkan Allah, kita mentasbihkan Allah, kita membaca kitab Allah. Wa dzikruhum iyyahu biqulubihim. Berarti ada tiga di sini. Pertama dengan lidah. Habis selesai lidah. Secara ringkas Imam Fakhr sebut. Yang keduanya iaitulah dengan hati. Wa dzikruhum iyyahu, dan mereka itu ingat akan Allah dengan hati-hati mereka itu ala salasati anwa'in. Ada 3 cara. Ini panjang sikit insya-Allah. Panjang sikit nak baca malam ni. Nampak macam lebih sejam dah. Kalau nak sambung boleh ya. Nak sambung boleh. Kau nak pergi sejam lagi ke? Kau nak perhabis ni? Siapa boleh abang? Nak buat boleh dah ke boleh lagi? Kalau boleh dah kita berhenti. Kalau boleh lagi kita terus. Tu. Jadi kalau ikut saya nak berhenti dekat ni ya. Wa dzikruhum iyyahu biqulubihim ala thalathati anwa'in. Jadi Imam Fakhr kata ingat dengan hati ni ada 3 cara. Jadi kalau tuan-tuan kata boleh dah, saya berhenti. Kalau tuan-tuan kata boleh lagi, saya sambung. Kurang-kurang 5 orang kata. Kalau kurang-kurang kata 5 boleh lagi, kita terus ya. Kalau kata boleh dah, kita berhenti. Boleh lagi boleh, boleh dah pun boleh. Saya insya-Allah boleh, mata cerah lagi. Pi lagi ustaz. Maksud kata pi lagi ustaz. Pi lagi, kita tunggu baru 2 orang. Ada 3 orang ni. Kalau ada 3 orang kata boleh lagi, kita pi. Sejam lagi pun tak apa. Tak baru 2 orang. Dan tani ni nampak macam dia akan jadi panjang sebab dia masuk bahasan tauhid. Ada 3, 4. Okey, Ahmad Ayat. Ustaz Ahmad Ayat. Kita terus lebih kurang dalam lebih lagut tengok macam mana. Jadi Imam Fakhr dia menyatakan kelebihan ingat Allah dengan hati terbahagi kepada 3 cara. Bismillah. Ada 3 cara. Ahaduha an yatafakkaru fi ad-dalail ad-dallati 'ala dhatihi wa sifatihi. Wa yatafakkaru fil jawabi 'ani syub. Tu dia. Wa yatafakkaru fil jawabi 'ani syubhatil qadihati fi tilka ad-dalail.
Kata Imam Fakhr, yang pertama daripada 3 perkara yang menjadi ibadat zikir dengan hati itu, an yatafakkaru fid dalaili, bahawa mereka berfikir fid dalaili, pada sekalian dalil-dalil ad-dallatu ala zati wa sifatih, sekalian dalil-dalil yang menunjuk atas zat dan sifat Allah. Allahu Akbar. Hak ni yang paling besar kali. Wa yatafakkaru fil jawabi, dan mereka juga berfikir cara bagaimana untuk menjawab ani syubhati, menolak daripada syubhat al-qadiyah yang buruk, fi tilkad dalail, pada demikian itu dalil-dalil. Jadi yang pertama, Imam Fakhr mengatakan bahawa zikir ingat Allah Ta'ala dengan hati itu, bahawa seseorang itu ada ilmu yang boleh menunjukkan dia tentang cara dan bagaimana seseorang itu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifat Allah. Sebab tu dia kata ayat tafakkaru fid dalail, dalah, bahawa mereka itu berfikir pada dalail, pada dalil-dalil, berfikir pada dalil. Berfikir pada dalil. Berfikir pada dalil maknanya himpunan qadiyah. Segala qadiyah yang dihimpunkan sehingga menjadi dalil atas kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang punya dalil untuk tak mensabitkan akan sifat Allah, orang itu ialah orang yang termasuk di dalam az-zikru bil qalbi. Allahu Akbar. Ini kata Imam Fakhr. Maksud dia macam inilah. Kita katakan orang yang qulub ni, maknanya hati ni faham. Sebab itu kata ulama, kalau nak dibandingkan ibadat zikir dengan lidah dan ibadat zikir dengan hati, mana lagi afdal? Mana lagi afdal? Nak dibandingkan zikir dengan lidah dan zikir dengan hati, mana lagi afdal? Kalau orang tanya macam tu, apa jawapan dia? Kalau kita kata zikir dengan lidah lebih afdal daripada zikir dengan hati, ya. Kerana ada ulama kata zikir dengan lidah lebih afdal daripada zikir dengan hati, walaupun hati itu tak ingat ketika mana dia berzikir dengan lidah. Ya, ada ulama kata lagu tu. Tapi kita tak nafikan, ada sebahagian ulama yang mengatakan zikir dengan hati lebih afdal daripada zikir dengan lidah. Tu. Ini orang panggil apa? Pertembungan di antara ulama-ulama kita. Tapi mengikut pendapat Imam Fakhr, ketika mana Imam Fakhr mengatakan sedemikian, menyatakan tentang orang yang punya dalil. Apa dia maksud orang yang punya dalil? Saya duk kata selalulah. Reti makna, dia reti dalil. Kalau reti dalil, dia tak reti makna, tu bohong. Saya kata lagu tu. Bukan saya kata lah, Tok Guru kata. Cuba kita pakat tengok. Pakat fikir tengok. Lah ni banyak orang baca kitab tauhid. Orang baca kitab tauhid lah cukup banyak. Jangan baca saja, ambil faham. Saya pun bukan tak mau baca kitab tauhid, tapi banyak sangat orang baca. Kita baca kot lain pula. Teringin juga nak baca kitab-kitab lain. Mau ada Taurat pun kita baca. Kan? Jadi bila Imam Fakhr kata zikir dengan hati, yang pertama sekali ialah seseorang yang mengingat, orang yang berfikir. Apa dia orang fikir? Orang yang tak ingat, dia takkan fikir. Orang yang fikir, itu maknanya orang itu ingat. Orang tu ingat. Dia nak ingat ke Tuhan tu. Dia nak ingat. Dia nak menetap, dia nak mensabitkan wujud pada Allah. Dia mesti datangkan dalil. Jadi apa tujuan dia datangkan dalil? Sebab dia nak sabitkan wujud dalam hati dia. Tu.
Ya, dalam masalah tauhid, bab ni ulama kata, bab wujud tak perlu. Tak perlu faham perbincangan para ulama. Tak perlu. Hanya dengan semata-mata mengaku Allah itu wujud, sah dalil. Berarti sekalian orang awam pada taklif ma'rifatul wujud, sekalian orang awam sah makrifah dia. Tanpa dia mengetahui perbezaan antara pendapat-pendapat ulama dalam menentukan makna wujud. Ini sah. Tapi berbeza dengan sifat-sifat selain wujud. Qidam, baqa', mukhalafah. Apa tujuan dalil? Tujuan dalil ialah mensabitkan akan makna sifat. Tapi kalau sabit dalil, tak reti makna sifat, tak ada faedah. Tak ada faedah. Apa maksud dia di sini? Maksud dia, orang yang berfikir mereka itu pada sekalian dalil yang menunjuk atas. Orang yang berfikir pada dalil yang menunjuk atas zat dan sifat Allah, menunjukkan di sini ialah orang yang sentiasa ingat Allah dengan makna orang yang mengetahui dan memahami makna ketuhanan tu. Tu. Jadi an yatafakkaru fi dalail dalah ala zatihi wa sifatihi. Yang pertama Imam Fakhar kata, ingat dengan hati, iaitulah orang yang reti makna kalimah syahadah lah. Sebab apa dia reti makna kalimah syahadah? Sebab dia fikir pada dalil, dia reti dalil. Pasal apa kata lagu tu? Pasal orang yang ada dalil, orang tu adalah orang yang reti makna. Mana ada orang ada dalil tak reti makna? Ini maksud dia. Berarti orang yang yatafakkaru fi dalail dalah, iaitulah orang yang ma'rifatu ma'anihi bid-dalil. Tu. Orang yang mengetahui segala makna-makna kalimah syahadah itu bid-dalil, dengan dalil ala zatihi wa sifatih. Atas zatnya dan sifatnya. Makna kata apa? Imam Fakhar kata di sini, kedudukan yang tertinggi dalam ingat dengan hati ni ialah orang yang reti makna dan reti dalil. Tu. Mana boleh reti dalil tak reti mana? Adakah tok guru kita ajak lagu tu? Tuan-tuan abang Ustaz? Adakah tuan-tuan bisa dengar mengaji tauhid lama-lama ni, ustaz-ustaz banyak hak duk dengar ni? Ataupun hak tuan-tuan duk mengaji tauhid lama ni? Tuan-tuan duk dengar ada tak tok guru kata sah dah reti dalil walaupun tak reti makna? Sah dah reti dalil tak reti makna, adakah tok guru kata gitu? Ataupun adakah kitab kata begitu? Orang yang reti dalil lepas daripada muqallid. Ya, ulama kata lagu tu, tapi faham gelak lah. Ulama kata orang reti dalil bebas dia daripada kelompok muqallid. Orang yang reti dalil dia tak tergolong di kalangan orang yang muqallid. Ya, betul dan kita kata lagu tu. Tapi fahamnya apa dia? Bolehkah reti dalil tak reti makna? Dalil tu nak dalil atas apa? Dalil tu apa dia? Dalil tu penyokong, pendorong. Nak sokong atas apa? Nak dorong atas apa? Jadi tak tahulah, saya tak pernah jumpa. Tak tahulah, tak pernah dengar tok guru kata tak apalah, tengok kat alam ni sudah. Tak reti makna qidam, makna baqa', tak reti tak apa. Mengaku kata Allah tu Tuhan, tengok alam ni sudah. Memanglah Imam Ghazali kata. Imam Ghazali Imam Ghazali kata surat apa lah 30. Saya ada tanda sikit. Ada Imam Ghazali tegur sikit, tapi dia ada maksud keterangan dia panjang lebar. Imam Ghazali kata jangan duk buat kacau kepada orang awam. Lihat lah. Imam Ghazali, man mata ba'da mudhiyin ma yasa'u nadharuhu wa tarkuhu ikhtiyaran wa tarkuhu ikhtiyaran kafirun. Allahu akbar.
Ada seorang ulama kata man mata ba'da mudhiyin. Siapa yang mati setelah mana dia hidup dalam masa waktu yang boleh dia kenal Tuhan, tapi dia tinggal secara dia saja tak mau ngaji kenal Tuhan, maka orang tu kafir. Wa in mata qabla mudhiyin ma yaz'u dhalika ma'a tarkihi nazar ikhtiyaran fima adraka minhu qawlan minhu qaulul qadhi al-asahu kufru ba'da qawli yumkinu an la yakfur. Ada ulama kata orang yang dia boleh mengaji tauhid, tiba-tiba dia dam mengaji tauhid, dia buat luai, dia tak mengaji tauhid, orang tu kafir. Auzubillah min zalik. Tak tahulah makna kafir ni apa. Jadi ada Imam Ghazali bagi pesan, kata orang awam ni, iyalah kita tak nafi. Imam Ghazali kata memang ada. Mana maksud dia? Reti dalil tak reti makna. Tu. Reti dalil tak reti makna, Imam Ghazali maksudkan di situ orang itu Islam. Orang itu beriman. Islam beriman itu zahir, kata Imam Ghazali. Tapi ada ulama kata balik dalam syarah Syarqawi, dalam Syarqawi Hudhudi, ada ulama kata Islam dunia tak menafikan kafir akhirat. Dia pergi buat main kot tu. Tu yang takut tu. Takut tu maksud apa? Kena mengajilah tauhid. Imam Ghazali kata jangan duk buat kacau. Jangan duk buat kacau pemikiran orang awam dengan ilmu tauhid. Imam Ghazali kata lagu tu. Tak berjumpa dah tak mana tanda. Tapi memang ada. Imam Ghazali kata jangan duk buat kacau. Jangan kau mengganggu pemikiran orang awam itu dengan ilmu kalam ni. Maknanya takut dan bimbang dan takut mereka jadi penin, jadi kelang kabut. Itu kata Imam Ghazali. Tapi dalam bab lain ada ulama yang menyanggah pendapat tersebut. Ada, saya nanti kita buka balik insya-Allah. Kelang kabut tak jumpa dalam kitab apa nama Syarah Kubra Imam Hamidi. Baik, itu yang pertama. Yang pertama, orang yang ingat Allah dengan hati ni, iaitulah orang yang reti tauhid. Itu maksud dia. Allah betapa besarnya. Sebab itulah kalau kita zikir dengan lidah, waktu tu kita dapat pahala walaupun hati kita tak ingat. Kita zikir dengan lidah, bawa kereta tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tapi hati tak ingat Tuhan, tetap dapat pahala. Habis kalau kita berhenti zikir, dapat pahala? Tak dapat pahala. Kita berhenti zikir, tak dapat pahala. Berhenti zikir, tak dapat pahala. Tapi bagaimana pula kedudukan orang yang ingat Allah dengan hati? Ingat Allah dengan hati, sentiasa dapat pahala. Ketika mana? Ketika seseorang itu kenal Tuhan. Tu. Kenal secara ilmu. Orang panggil makrifah yang ammah. Orang yang kenal Allah secara ilmu, orang itu Allah Ta'ala berikan pahala. Ingat Allah sentiasa, tanpa ada non-stop. Dia tidak pun dalam keadaan dapat pahala. Pasal apa? Dia kenal ilmu. Dia kenal Allah dengan ilmu. Bukan dia kenal Allah dengan realiti, dengan idrak. Bukan. Tapi dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan al-ilmu ma'rifatul maklum. Apa dia? Al-ilmu tu mengetahui akan apa yang dia nak. Apa yang diketahui. Daripada ma'ani. Makna-makna yang tersimpan di dalam kalimah tauhid tu. Jadi wa yatafakkaru fil jawabi 'ani syubhati, itu yang pertama. Yang pertama, dia reti dalil dengan makna dia reti makna. Yang kedua, dan juga dia fikir cara macam mana nak tolak segala syubhat. Macam mana nak tolak segala syubhat yang datang ketika mana dia cuba untuk kenal Allah Ta'ala. Itu dia.
Dia nak dapat dalil tentang Tuhan, dia nak kenal Tuhan, tiba-tiba ada syubhat. Ketika mana datang syubhat, dia tolak. Waktu tu orang panggil apa? Kedudukan hati yang ingat pada Allah Ta'ala diberi pahala. Dia akan diberi pahala oleh Allah. Wa yatafakkaru fil jawabi 'ani syubhatil qadihah fi tilka dalail. Maknanya ini adalah kedudukan yang pertama pada orang yang ingat akan Allah dengan hati mereka. Itu yang pertama kata Imam Fakhar. Wasaniha an yatafakkaru fi asrari makhluqatillah ta'ala hatta tasiru kulla dharratin min dharratil makhluqat. Ni puak hakikat ni. Kita tak sampai lagi tahap ni, berlakon-berlakon boleh lah. Hatta tasiru kulla dharratin min dharratil makhluqati kal mir'ati al majluwatil muhadhiyati li'alamil qudsi. Fa idza nadhara al 'abdu ilaiha in akasa syi'a'u basarihi minha ila 'alimil jalali wa hadzal maqamun la nihayata lahu. Ni puak tu lah. Puak ahli tauhid hak. Orang panggil apa? Ahli tauhid. Golongan-golongan hakikat ni. Orang-orang hakikat wali-wali Allah. Silap. Itu yang ketiga. Yang kita baca salah. Lajak. Wasaniha. Dan yang kedua. An yatafakkaru fid dalailid dalati ala kaifiyati takalifihi. Wa ahkamihi. Wa awamirihi. Wa nawahi. Wa wa'dihi wa wa'idihi. Fa idza arafu kaifiyatu taklif. Wa arafu ma fil fi'li minal wa'di. Wa fit tarki minal wa'idi. Sahala fi'luhu alaihim. Tu dia. Tu baru betul. Yang kedua, yang pertama ialah orang yang kenal Tuhan. Macam mana orang yang ingat hati? Macam mana zikrullah dengan hati? Yang pertama, orang yang kenal Tuhan. Tu ringkasan dia. Ringkasan dia. Jadi, Imam Fakhar kata, Allah Ta'ala perintah kita ni supaya kita ingat Allah. Jadi macam mana cara kita ingat Allah? Kita ingat dengan lidah. Yang keduanya kita ingat dengan hati. Macam mana cara ingat Allah Ta'ala dengan hati? Ada 3. Ingat Allah dengan hati ada 3. Yang pertama, kenal Tuhan. Begitu. Lepas tu, ada kemampuan untuk tolak syubhat dalam ketika kita nak mengaji kenal Tuhan. Habis syubhat tu, ada 2. Yang pertama, setan. Yang kedua, manusia setan. Tahu? Wasaniha, yang keduanya, ayyatafakkaru fid dalail. Ingat Allah Ta'ala dengan makna dia fikir pada dalil-dalil yang menunjuk atas kaifiyat yang diperintahkan, yang diberati Allah Ta'ala atas kita. Kaifiyat takalifi. Apa dia ni? Dalil-dalil taklif. Apa dia? Mengaji fiqh lah weh. Tak tinggi. Mengaji fiqh. Orang yang duk ingat ke Tuhan dengan cara bincang ilmu fiqh. Nak ambil faham hukum hakam. Suruh tegah Tuhan. Wa awamirihi wa nawahihi. Tu pun maknanya orang ingat Tuhan. Nampak dah. Yang pertama, orang ingat Allah dengan hati, iaitulah orang yang mengaji tauhid. Subhanallah, martabat dia paling tinggi. Ilmu yang paling besar. Ada dihuraikan juga oleh Imam Fakhar dalam menyatakan tentang kelebihan ayat kursi. Nanti saya tulis. Duk tulis siap lah tu. Sikit sebanyak ada dah, insya-Allah. Dan yang keduanya ialah ingat Tuhan macam mana? Cara macam mana? Mengaji ilmu fiqh. Allahu Akbar. Ni yang kata ulama ni. Habis tu kita yang kita ni orang-orang pondok duk jerit kata, "Weh, mengaji fardu ain, jangan mengaji hak lain lagi, mengaji fardu ain dulu bagi lepas." Tu nak ajak orang ingat Tuhan lah tu. Nak ajak orang ingat Tuhan. Macam mana cara ajak kita? Kita ajak orang ingat Tuhan. Kita ajak orang dengan ilmu. Ni bukan bin pondok ni. Ni bin ulama. Mai kok ulama. Bukan game pondok depa tak ada kerja lain, tauhid fiqh tasawuf. Tauhid fiqh tasawuf. La ilaha illallah, bengong 14 tingkat ni. Tahap bengong tahap 14 tingkat ni payah jugalah.
Lepas kata awak ustaz pakai bengong. Tak apalah pakai bengong dunia sebelum hang kena bakat dengan neraka esok. Baik aku pakai bengong dulu. Jangan sombong dengan ilmu. Ni Imam Fakhar dia sebut dah. Yang pertama ingat hati kenal Tuhan. Yang kedua ingat hati reti hukum hakam. Tahu? Reti hukum hakam. Nah, ayatafakkaru fid dalail dalati ala kaifiyati takalifihi. Nah, tahu cara macam mana kita, macam mana taklif, macam mana cara untuk kita nak melaksanakan rintahan Allah ke atas kita. Mana hukum-hukumnya, suruh dan tegah Allah. Mana lagi wa wa'dihi wa wa'idihi. Allah Ta'ala bagi orang panggil apa, ganjaran, balasan, wa wa'idihi, dan ancaman azab. Tu ambil tahu hak tu. Orang ni kalau dia tak reti wa'dihi wa wa'idihi, dia tak tahu kesudahan wa'dun wa wa'idun Allah Ta'ala ni. Orang yang dia tak tahu hak ni, dia tak akan ambil peduli bab ilmu fiqh. Dia buat sama saja. Bab amal ibadat tak reti, sah batal tak reti, halal haram tak reti, dia tak ambil peduli. Bab ibadat ke, bab muamalat ke, munakahat ke, dia tak ambil peduli. Dia pakai hantam betul semacamnya. Apatah lagi pakai main tiru-tiru gitu lah. Sedaplah mengaji. Cari guru, mengaji apa? Tauhid, fiqh. Jadi boleh kita katakan di sini Imam Fakhar mengisyaratkan ingat Allah Ta'ala dengan hati, iaitulah menuju kepada 3 ilmu. Yang pertamanya ialah ilmu tauhid, yang keduanya ialah ilmu fiqh, dan yang ketiganya ialah golongan hakikat, itulah ilmu tasawuf. Ini bukan saya kata. Tak percaya buka tengok kitab Imam Fakhar, Mafatihul Ghaib. Jadi ketika mana kita ni fa idza arafu kaifiyatut taklifi wa arafu ma fil fi'li min al wa'di wa fit tarki min al wa'idi, sahala fi'luhu alaihim. Jadi kalau dah kita reti tentang Allah Ta'ala perintah kita, macam mana cara kaifiat kita nak tunaikan rintahan Allah, macam mana cara kita nak ambil pahala ganjaran daripada Allah, macam mana kita nak tinggalkan perkara-perkara yang haram, benda-benda yang mensyirikkan Allah, dan nak menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang menjadi asbab untuk daripada tertolaknya amal ibadat kita. Jadi bila kita dah ada ilmu tentang wa'id ni, lalu sahala alaihim fi'luhu lah. Mudahlah ke atas kita ni, atas mereka, untuk melakukan apa yang takalif, apa yang dirintahkan oleh Allah Ta'ala itu. Jadi mudah untuk kita buat. Tu yang kedua. Wasalisuha, dan yang ketiganya. Panjang di sini, ada kelebihan dia panjang. Kita ambil takat wasalisuha. Wasalisuha an yatafakkaru fi asrari makhluqatillahi ta'ala hatta tasiru kulla dharratin min dharratil makhluqat. Kal mir'atil majluwatil muhadhiyati li'alamil qudsi. Yang ketiganya, ingat Allah Ta'ala kaifiat, ingat Allah Ta'ala dengan hati. Macam mana caranya? Iaitulah bahawa kita ingat fi asrari makhluqatillah, pada segala rahsia-rahsia makhluk-makhluk, fi asrar, rahsia-rahsia makhluk Allah Ta'ala, hatta tasiru, sehingga jadilah kulla dzarratin min dzarratil makhluqat, tiap-tiap zarrah daripada zarrah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan ini, sebagai cermin ataupun serupa cermin yang menjadi pembuka untuk pembuka al-majluwati, maknanya tajalli lah, sebagai pembuka yang mendekatkan kita kepada alam kudus. Maksudnya apa dia? Iaitulah menghampirkan hati kita supaya sentiasa kita memandang kepada wujudnya Allah, memandang kepada af'al Allah. Itu permulaannya. Memandang kepada sifat Allah, itu keduanya. Memandang kepada asma Allah, itu ketiganya. Memandang kepada zatullah, iaitulah yang keempatnya, yang paling tinggi sekali lah. Orang panggil apa? Syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Tu.
Jadi sampai kita memandang kepada wujud Allah. Yang ni bukan jenis bangsa berlakon, yang ni bangsa tajalli. Bangsa anugerah Tuhan. Apa maksud dia di sini? Maksud dia, berusahalah hati kita supaya kita ini senantiasa hadir Allah di dalam hati kita. Macam mana cara dia? Paling-paling kurang, paksalah hati supaya kita pandang perbuatan itu dari Allah. Pandang apa saja yang berlaku itu dari Allah. Apa saja, walaupun setitik hujan, walaupun secibis cahaya, walaupun mudarat, walaupun manfaat, walaupun itu walau dari kita keluarnya, walaupun datang dari orang, walaupun dari orang datangnya, maka ingatlah Allah. Keluarlah perbuatan itu dari kita, ingatlah Allah. Datangnya perbuatan itu dari orang, keluar ingatlah Allah. Itu maknanya af'al Allah. Itu paling kurang lah. Hak tu pun tak lepas tak lepas. Tak lepas macam mana nak lepas? Dalam perut ni banyak benda syubhat. Hak tu lah saya tahu kata. Perut banyak syubhat macam mana? Macam mana hati? Nak ingat ke Tuhan? فَإِذَا نَظَرَ الْعَبْدُ إِلَيْهَا, maka apabila melihatlah oleh hamba itu ilaiha, ila makhlukat, kepada segala makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan hati dia. Dia melihat bil basar lah. Bukan. فَإِذَا نَظَرَ الْعَبْدُ إِلَيْهَا, idza nadhara al-'abdu, apabila melihatlah oleh hamba ilaiha, ilai makhlukat. Nadhara tu apa dia? Bil basirah. Dia kena kata bil basirah, dengan mata hati. In akasa, nescaya jawab dia, terpancarlah syi'a'u basarihi, sinar mata hatinya, minha, daripadanya, daripada makhlukat itu. Min makna daripada permulaan melihat kepada makhluk itu, ila alamil jalali, kepada alam yang lebih tinggi. Alam jalal ni makna alam yang tinggi, alam yang jauh. Alam apa? Kita ni duk alam mulki, lepas tu alam malakut, alam jabarut, alam azamut, alam lahut, alam azamut. Alam-alam ni. Kita ni alam mulki. Apa dia alam mulki? Alam syahadah. Lepas tu alam apa? Alam malakut. Apa dia alam malakut? Alimul ghaibi. Tu. Dalam Quran kata alimul ghaibi wasyahadah. Alam ghaib. Apa dia alam ghaib? Alam yang bukan alam syahadah. Alam ghaib. Apa dia alam ghaib? Kata sebagian ulama, alam ghaib ini ialah alam jin. Itu alam ghaib. Ataupun kita kata alam malakut. Alam malakut tu alam jin. Alam ghaib. Kemudian alam malakut, kemudian alam lahut. Kemudian alam jabarut, alam malaikat. Alam lahut, alam Jibril. Kemudian alam azamut, alam martabat yang paling tinggi. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal maqamu maqamun la nihayata lahu. Kedudukan ini kedudukan yang tidak ada standingnya, tidak ada kesudahan baginya, tidak ada tandingannya. Tak ada tandingan. Jadi inilah orang panggil apa yang dirungkaikan oleh Imam Fakhar yang menyatakan tentang fadhkuruni azkurkum. Sikit. Kalau nak ikut banyak lagi, insya-Allah kita akan sambung. Ya, bukan kita baca kitab ni, tapi yang menghuraikan ayat yang Imam Ghazali sebutkan di sini ada dalam kitab ni. Sebab tu kita baca kitab ni. Dah nama pun baca kitab. Bukan kita nak bersyarah, kita baca kitab. Kalau kita nak kita ceramah, kita baca kitab. Kita ceramah gitu lah. Tapi kita baca kitab. Baca kitab, apa yang ulama tulis kita baca. Nama pun baca. Panjang lagi. Sebab apa? Kita baru ambil ingat Allah Ta'ala. Kita baru ambil ingat Allah Ta'ala
Dengan apa? Dengan orang panggil apa? Dengan lidah. Dan dengan hati. Itu dua. Baru nombor dua. Dan yang ketiganya, amma zakarahum iyyahu, adapun mereka ingat akan Allah Ta'ala itu bijawarihim, dengan anggota mereka itu, fawa antakuna, bahawa adalah jawarihuhum, bahawa mereka menjadikan anggota-anggota mereka itu mustaghriqatan fil a'mali allati amaru biha. Macam mana cara orang ingat Allah dengan anggota? Iaitulah bahawa kita jadikan anggota-anggota ini sentiasa dipenuhi dengan amalan-amalan yang Allah Ta'ala perintahkan dengan amalan itu. Sama ada fardu ataupun sunat. Wa khaliyatan 'anil a'mali allati nahu anhu. Dan jauh, bersih, suci daripada amalan-amalan yang diperintahkan mereka itu daripadanya. Wa khaliyatu minal a'mali allati nahu anha, yang diperintahkan, yang ditegah daripadanya, daripada amalan tu, perkara-perkara yang Allah Ta'ala perintah. Maknanya, ingat Allah dengan anggota, pastikan anggota kita beramal dengan setiap yang diperintah oleh Allah, dan kita menjauhkan diri kita daripada perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seorang itu mampu untuk melakukan sesuatu kejahatan, ni mana takrif haram ni. Haram ni jauh daripada apa dia haram? Apa dia haram? Hurmah ni. Apa dia takrif haram? Haram ni buat tinggal dapat pahala, tinggal kerana Allah dapat pahala. Tinggal kerana Allah tu kena tambah lagi. Tinggal perkara yang waktu tu mampu dia buat, maka dia dapat pahala. Ini yang itulah dipanggil ingat Allah dengan anggota. Lagu mana ingat Allah dengan anggota? Ketika mana dia mampu untuk buat perkara yang haram, tapi dia tak buat. Ketika itulah dia dinamakan orang yang beramal dengan anggota dia, dan amal anggota itu sebagai bukti dia ingat pada Allah. Mata dia mampu untuk melihat aurat wanita, tapi dia menahan. Kerana apa? Dia ingat Allah. Itu kata ingat Allah tu. Jadi ingat Allah dengan hati. Orang yang tidak mendekatkan diri dia kepada maksiat, berarti orang itu ingat Allah. Ingat dengan apa? Bukan semata ingat dengan hati, tapi berarti anggota dia juga ingat. Yalah, ingat tu hatilah ingat. Tapi buktinya anggota. Anggota dia tidak melakukan maksiat. Itu bukti dia. Wa ala hadzal wajhi thamma Allah Ta'ala salatu zikran. Dan atas ini wajahlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menamakan akan solat, akan sembahyang itu zikran, sebagai zikir. Sebab apa? Sebab di dalam sembahyang itu ada ketiga-tiga ini. Ada ketiga-tiga ini. Mana firman Allah? Fas'au ila zikrillah. Bersegeralah kamu ingat Allah. Apa dia? Bersegeralah kamu, yakni janganlah kamu menangguh-nangguhkan sembahyang. Kenapa? Zikrullah di dalam sembahyang itu meliputi tiga. Yang pertama, zikrullah bil lisan. Yang kedua, zikrullah bil jawarih. Yang ketiga, zikrullah bil qalbi. Ingat Allah Ta'ala dengan hati. Maka fadhkuruni, firman Allah Ta'ala kata fadhkuruni mutadamminan jami'at ta'at. Bila Allah Ta'ala kata fadhkuruni azkurkum, dua kalimah itu ulama tafsir panjang lebar dalam menterjemah dan mentafsirkan lafaz fadhkuruni azkurkum. Berarti fadhkuruni mutadamminan jami'at ta'at. Allahu Akbar. Lafaz rintah Allah Ta'ala dalam Quran, fadhkuruni, ingat olehmu akan daku, ialah
sebagai mutadamminan, menghimpunkan akan sekalian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghimpunkan sekalian ketaatan kepada Allah. Falihadza ruwiya an Sa'id bin Jubair annahu qala udhkuruni bi ta'ati fa ajmalahu hatta yudkhilul kulla fihi. Sa'id bin Jubair berkata, ingatmu akan daku dengan kau mentaati aku, maka seeloknya, maka bukan uzkuruni bi ta'ati fa ajmalahu hatta, maka elokkanlah ingatmu akan daku itu sehinggalah masuk sekalian padanya, padaku, pada ingat akan daku tu. Fa ajmalahu hatta yudkhilul kulla fihi. Jadi maksudnya Sa'id bin Jubair mengatakan orang yang mengingatkan Allah, orang yang ingat pada Allah, berarti orang yang sentiasa menjaga segala rintahan Allah atasnya. Apa saja yang Allah Ta'ala perintah, daripada kenal Allah, daripada urusan ibadat Allah, daripada urusan membersihkan hatinya daripada mensyirikkan Allah, orang itulah orang yang menghimpunkan sekalian taat. Tu, menghimpunkan sekalian taat. Jadi tak habis lagi. Kerana apa? Kerana Imam Fakhr juga membahaskan apa maksud azkurukum. Azkurukum. Lafaz fadhkuruni azkurukum. Maka ingat olehmu akan daku. Azkurukum. Aku ingat kamu. Tu dia. Jadi Imam Fakhr juga mentafsirkan makna azkurkum yang insya-Allah kita akan bincang pada masa yang akan datang. Kalau kita tak sibuk, insya-Allah kita maklumkan dan kita baca, kita kongsi bersama apa yang dikongsikan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wa hdina shiratal mustaqim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada soalan apa lah? Tak ada soalan. Sama-sama, ayuk sama-sama. Ada soalan kah? Tak ada soalan.